Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya pada petang ini kita dapat bersama-sama hadir ke majlis pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan Semarak Komuniti 1 Malaysia peringkat Negeri Selangor untuk tahun 2016. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, khususnya Jabatan Penerangan Malaysia dan agensi-agensi di bawahnya di atas penganjuran majlis pelancaran dan sambutan Bulan Kebangsaan ini. Sesungguhnya kita harus memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sebagai rakyat Malaysia berpeluang sekali lagi pada hari ini kita meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan dalam yang ke-59 dalam suasana yang aman dan sentosa. Kita juga harusnya sentiasa mengingati bahawa keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati pada hari ini merupakan hasil titik peluh dan darah para pejuang dan pemimpin terdahulu. Tanpa pengorbanan mereka, kemerdekaan kita mungkin tidak akan kita nikmati dan kita kecapi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sesungguhnya tema sehati sejiwa masih lagi sesuai dan bertepatan dengan sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Perpaduan yang erat dalam negara ini wajarlah diperkasakan lagi tanpa mengira bangsa dan agama. Semangat perpaduan dan semangat ukhuwah haruslah dapat dizahirkan tanpa mengira sempadan negeri dan sosial politik masyarakat. Kita haruslah berbangga dikala kita menyambut Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Para atlet negara telah berjuang dengan penuh semangat membara di pesada sukan Olimpik. Dan alhamdulillah, kali ini kita telah berjaya membawa pulang pingat-pingat yang menjadi kebanggaan negara. Seperkara yang boleh kita hayati melalui sukan Olimpik ini ialah bagaimana jalur gemilang dikibarkan dengan megah dan semangat oleh atlet kita. Marilah kita juga mengambil semangat ini untuk menyebarkan jalur gemilang di kediaman masing-masing dan kita mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada atlet kita yang telah merangkul pingat perak dan beberapa pingat yang lain dalam sukan Olimpik yang diadakan. Kita tidak nafikan bahawa dengan melalui sukanlah salah satu cara kita nak mengeratkan hubungan silaturahim. Bila kita bersukan, kita akan bersama-sama memastikan kemenangan. Kita akan bekerja sebagai satu pasukan, tidak kira bangsa dan agama. Maka dengan kerjasama inilah kita dapat menaikkan semangat kesukanan dan juga semangat satu Malaysia. Dan siapa juga yang menang, mereka merupakan rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan mereka. Tuan-tuan apa yang saya hormati sekalian, pada sambutan tahun ini, saya juga amat mengalu-alukan usaha murni Jabatan Penerangan Malaysia yang memperkasakan peranan komuniti 1 Malaysia dan aktivis sehati sejiwa. Saya menyeru semua pihak di negeri ini untuk turut serta dalam kedua-dua komuniti 1 Malaysia dan sukarelawan ini kerana ia amat bersesuaian dengan konsep merdeka,
satu komuniti yang menitik beratkan peranan menyeluruh NGO dan masyarakat di seluruh negara dalam memupuk dan meningkatkan semangat patriotik dan cintakan negara. Kita ucapkan tahniah, berikan tepukan kepada Kelab Satu Malaysia ini. Hadirin sekalian, tahun ini kita meraihkan sambutan kemerdekaan kita yang ke-59. Dan setelah puluhan tahun kita menempuh berbagai perubahan dan transformasi bersama, kita menoleh belakang. Kerana itulah kita kena jangan lupa sejarah. Mana-mana bangsa yang lupa sejarah, bangsa ini tidak akan terus berjaya. Kerana mereka lupa asal usul kita. Jangan kata bangsa, kadang-kadang anak kita, rakan kita yang lupa asal usul mereka, yang lupa betapa susahnya keluarga mereka memberikan pendidikan, dan apabila mereka berjaya, mereka lupa pada keluarga, mereka lupa pada kampung, maka kejayaan itu tidak ada makna bagi kita. Kita mahu melahirkan satu generasi yang ingat sejarah, yang tidak lupa asal usulnya. Kita telah pun mencapai kemerdekaan ini dengan begini berjaya, bukannya dengan sekelip mata, bukannya yang pipih datang melayang, yang bulat datang bergolek. Ianya dirancang. Sebagai contoh, bagaimana kita merancang, nak melahirkan ramai bangsa Malaysia yang berjaya dalam bidang pendidikan. Mula-mula kita mencapai kemerdekaan Malaysia pada ketika itu, hanya ada satu universiti saja, Universiti Malaya. Itu pun hanya berada di Singapura. Tahun 1957 kita mencapai kemerdekaan. Kita lihat berapa ramai orang Malaysia, khususnya orang-orang Melayu, datuk nenek kita yang ada pendidikan, rata-ratanya berada dalam keadaan yang miskin, buta huruf, sehingga kan kerajaan terpaksa memperkenalkan kelas-kelas dewasa untuk mengenalkan 3M, membaca dan mengira kepada datuk nenek kita. Alhamdulillah, dengan berbagai-bagai dasar yang dibuat, hari ini kita lihat, tidak boleh dikatakan di Tanjung Karang ini, saya kira sudah ribuan anak-anak kita berjaya melanjutkan pelajaran di pusat-pusat pengajian tinggi, malah ada yang hingga pergi ke luar negara. Ini dirancang. Kita nak menyanyi banyak ke universiti. Hari ini kita ada hampir dekat 20 IPTA, Institut Pendidikan Tinggi Awam. Kita ada dekat ratusan IPTS. Dan hari ini kita berjaya menjadikan negara kita yang dulunya negara yang papa kedana, negara yang rakyatnya tidak ada pendidikan, hari ini dengan usaha yang dibuat oleh kerajaan, alhamdulillah kita akan menjadikan negara kita ini hub pendidikan. Di rantau ini ramai pelajar-pelajar luar negara telah memajari negara kita. Tuan-tuan apa yang saya hormati sekalian, begitu juga dengan keadaan ekonomi. Ianya bukannya datang menggolek, ianya dirancang bagaimana nak mengimbangkan perbezaan jurang di antara kaum dalam negara kita. Kita tidak mahu yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Maka berbagai-bagai dasar kita buat, dasar ekonomi baru kita perkenalkan, berbagai-bagai bantuan kita perkenalkan. Hari ini alhamdulillah ada 10 jutawan dalam negara kita. Kita tengok adalah 2-3 orang, utamanya orang Melayu pun ada, orang Cina pun ada, orang India pun ada. Artinya kita berjaya menyusul semula masyarakat untuk kita berjaya dalam bidang ekonomi. Begitu juga dengan keadaan sosial. Dengan peninggalan penjajah, kita dipecah dan kita diperintah. Orang Melayu duduk di kampung,
orang Cina duduk di bandar, orang India duduk di ladang-ladang estate. Hari ini alhamdulillah dengan dasar yang kita buat, kita boleh lihat dalam satu kampung, dalam satu taman, semua kaum duduk sekali. Kita berjaya mengeratkan hubungan silaturahim sesama kita dan semangat perpaduan. Dan harus kita ingat, bila kita mencapai kemerdekaan, tidak semestinya negeri ini terus maju. Banyak contoh negara-negara yang mencapai kemerdekaan seangkatan dengan kita. Ada negara yang merdeka lebih awal daripada kita. Tetapi hari ini, kalau kita lihat, kalau kita pergi ke negara-negara tersebut, saya lihat berbeza kemajuannya, berbeza dari segi ekonomi rakyatnya. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita kena ingat, walaupun kita sudah merdeka, tidak semesti kita akan terus merdeka. Ini kita kena ingat. Banyak negara yang dulunya aman, yang dulunya harmonis, tetapi hari ini lihat apa yang berlaku di negara-negara tersebut. Kita pernah pergi Syria, kita pernah pergi dekat Jordan, negara-negara yang hari ini kita lihat yang dulunya aman, hari ini dah tidak aman. Lebih menyedihkan, berlaku lagi peperangan di antara mereka. Akhirnya rakyat yang menderita, ekonominya runtuh, rakyatnya menjadi pelarian. Maka masa depan negara tersebut tidak akan menjamin masa depan yang baik. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana ada unsur-unsur jalan, unsur-unsur tangan daripada luar yang cuba campur tangan negara tersebut. Dan kuasa-kuasa tertentu cuba masuk campur tangan, menggunakan kuasa mereka, menggunakan pengaruh mereka. Akhirnya negara tersebut menjadi tunggang langgang, menjadi tidak aman. Apakah kita mahu negara kita jadi sedemikian? Tetapi apa yang saya minta sekalian, kita kena bersyukur kerana kecekapan pasukan keselamatan kita. Hari ini kita baca ada kumpulan IS, Daesh yang hari ini menggunakan Islam tetapi melakukan keganasan. Dengan kecekapan polis kita, dengan kecekapan pihak berkuasa kita, dengan undang-undang yang kita gubal di parlimen, hari ini alhamdulillah kita berjaya menangani isu ini. Dan ramai di antara rakyat kita yang terlibat hari ini ditahan di bawah undang-undang yang baru kita luluskan di parlimen. Tuan-tuan apa yang saya hormati sekalian, kalau kita lihat, ancaman ini bukan saja datang daripada luar, tapi daripada dalam. Kadang-kadang saya ambil contoh, apabila kita nak meluluskan undang-undang di parlimen, undang-undang SOSMA ke undang-undang yang kita nak ambil tindakan demi menjaga keselamatan negara kita, ada pihak-pihak pembangkang lawan habis-habisan sampai pukul 4:30 pagi. Saya bersidang 4:30 pagi baru habis parlimen bersidang. Kerana apa? Ada kumpulan yang tak bersetuju dengan undang-undang yang kita nak perkenalkan. Wow, undang-undang ini undang-undang yang kuku besi, undang-undang yang tidak adil, undang-undang yang tidak ada demokrasi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, dengan ada undang-undang itulah hari ini kita berjaya menangani Daesh dan juga keganasan dalam negara kita ini, tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan yang kita lihat campur tangan daripada luar. Sekali lagi kita kena ingat sejarah. Sejarah bagaimana British campur tangan dalam negara kita. Puncanya apa? Puncanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Puncanya ialah apabila berlaku rebutan kuasa di antara pembesar-pembesar negeri pada ketika itu. Berlakulah perjanjian Pangko. Mula British masuk dan akhirnya satu-satu negeri kita telah pun dijajah oleh penjajah. Puncanya ialah kerana perebutan kuasa. Ada pihak-pihak tertentu
menjemput kuasa asing yang akhirnya kita dijajah. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sudah ada unsur-unsur sedemikian cuba menggunakan kuasa asing yang cuba mempengaruhi kita. Dan kerana itulah yang Yang Berhormat Perdana Menteri menegaskan, kita tidak akan benarkan sama sekali kuasa asing mencampur aduk ataupun campur tangan dalam pentadbiran negara kita. Biar kita uruskan sendiri, biar kita tentukan hala tuju negara kita sendiri, biar kita tadbir negara kita mengikut acuan kita sendiri yang terbukti 59 tahun kita berjaya mengekalkan kemerdekaan dengan aman dan harmonis sehingga hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, seperkara yang kita kena ingat ialah kita berhadapan dengan cabaran yang baru. Cabaran alam cyber. Dengan adanya media sosial yang baru ini, mereka menyalahgunakan kemudahan yang ada, menyebarkan fitnah. Fitnah hari ini di ujung jari. Kalau zaman dahulu orang kata lidah ini lebih tajam daripada pedang, kerana lidah ini kononnya boleh menyampaikan fitnah, sebab itu dia kata hujung lidah lebih tajam daripada hujung pedang. Kemudian kita terima pula suasana surat layang, menabur fitnah melalui surat layang, yang itu kurang berkesan. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, fitnah disebarkan di hujung jari. Semangat benci dituburkan, disebarkan di hujung jari. Tanam perasaan supaya benci pemimpin, supaya menimbulkan semangat perkauman, disiarkan melalui hujung jari. Orang yang tak tahu, mereka akan terpengaruh. Ambil contoh tuan-tuan dan puan-puan, isu hospital Tanjung Karang lah. Hari ini dah ada peruntukan, hanya ada masalah teknikal daripada kontraktor, tetapi insya-Allah saya yakin hospital akan buat tahun ini juga. Tuan-tuan dan puan-puan, peganglah pepatah Melayu. Jangan nanti tuan-tuan dan puan-puan, jangan nanti yang dikejar tak dapat, yang dikandung keciciran. Jangan kita mengharapkan hujan dengar guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Kalau ini berlaku, saya bimbang anak cucu kita akan menderita. Jangan kita mudah terpedaya dengan janji-janji manis pihak-pihak tertentu. Tetapi apabila mereka berkuasa, mereka juga melakukan perkara-perkara yang lebih teruk daripada apa yang mereka kata sebelum ini. Jadi tuan-tuan apa yang saya hormati sekalian, kerana itulah kita kena menyediakan satu masyarakat, terutamanya anak-anak muda yang akan menjadi pewaris bangsa, perlu terus dibimbing dan diasuh. Dia persiapkan dengan jati diri dan diperteguhkan semangat patriotisme mereka. Barulah Malaysia dengan rakyatnya yang berjiwa besar akan kekal berdaulat dan merdeka dalam makna yang sebenar-benarnya. Kita lihat tadi pintomen yang telah pun dipersembahkan oleh pelajar Kelab 1 Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Puncak Alam 3. Kita beri satu tepukan kepada anak-anak kita yang membuat pentomen. Tetapi pentomen ini jangan ditengok sedemikian. Kita kena hayati. Kena hayati, bukan sekadar sebagai hiburan. Kita lihat bagaimana polis terkorban. Komunis membunuh polis-polis kita. Dan kita tahu komunis pada masa itu cukup bermerajalela kerana nak memerintah Malaysia. Yang terkorban polis. Polis ini siapa? Polis ini ialah anggota menjaga keamanan negara kita ketika itu. Lihatlah tangisan-tangisan isteri, azam anaknya tadi nak menjadi polis. Kerana apa? Kerana mereka tahu bapa mereka polis berada di pihak yang benar. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, amat malang sekali. Amat malang sekali.
Tidak ada orang yang tak rasa malu. Ada orang yang tak ada segan silu. Yang hari ini secara terbuka mengagungkan perjuangan komunis. Ada yang sanggup berkata, komunis itu ialah pejuang kemerdekaan. Kemerdekaan negara kita ini ialah hasil perjuangan komunis. Komunis yang dianggap musuh negara pada masa dulu. Hari ini ada pemimpin-pemimpin tertentu demi politik hari ini mengagungkan perjuangan komunis, sanggup mengatakan komunis pejuang kemerdekaan. Bolehkah kita terima, tuan-tuan dan puan-puan? Bolehkah kita terima? Tak boleh terima. Jadi oleh itu, tuan-tuan apa yang saya hormati sekalian, marilah kita nak pastikan supaya sejarah negara kita, anak-anak muda kita hari ini benar-benar memahami semangat mencapai kemerdekaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya merasakan amat berbesar hati kerana dapat bersama dengan komuniti Satu Malaysia di negeri Selangor ini pada hari ini, kerana peranan komuniti Satu Malaysia sebagai pemangkin dan penggerak kepada masyarakat dalam membantu kerajaan memberikan penerangan dan kefahaman kepada masyarakat mengenai pelbagai isu berbangkit yang ditimbulkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, komuniti Satu Malaysia juga akan memperkasakan semangat perpaduan dan kerjasama antara rakyat berbagai kaum dalam komuniti ini. Dan marilah kita bersama-sama kibarkan jalur gemilang, tak kiralah di mana kita berada, sebagai tanda kecintaan kita kepada negara. Saya juga mengharapkan kelab komuniti Satu Malaysia yang diketuai oleh Tuan Haji Ramlan tadi akan dapat memainkan peranan dan tahniah kerana hari ini program ini diatur dan disusun oleh kelab komuniti Satu Malaysia. Satu tepukan kepada kelab ini yang ditubuhkan dalam negeri Selangor. Tetapi tadi dalam ucapan Tuan Haji Ramlan, dia kata kelabnya ada, duitnya tak ada. Bila dia kata duit tak ada, tepuk kami kuat lagi saya dengar kat belakang. Bila Tuan Haji Ramlan berucap tak ada tepuk saya dengar. Bila dia kata duit tak ada, minta bantuan daripada saya, wah tepuk kami kuat. Yang tuan-tuan ni pun dengar ucapan saya, yang ramai dengar ni tunggu berapa banyak Datuk Seri nak luluskan daripada kelab ni. Tapi saya percaya dengan usaha yang dibuat, semangat yang baru, dan saya harap kelab ini akan dapat memainkan peranan untuk seperti mana yang saya nyatakan tadi, dan ianya harus digerakkan di seluruh negeri Selangor. Untuk permulaan ini saya boleh luluskan sebanyak RM10,000 kepada kelab ini untuk menjalankan program-program dalam negeri Selangor ini. Tuan-tuan apa yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin mengucapkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat secara langsung yang ataupun tidak langsung dalam menjayakan majlis pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan semangat komuniti Satu Malaysia perangkat negeri Selangor pada tahun ini, dan juga tahniah kepada pasukan kenderaan. Saya tengok tadi banyak kereta dekat luar sana untuk yang saya akan lancarkan. Ini kenderaan yang bawa bendera kita. Kenderaan yang bawa yang akan bawa jalur gemilang, dan kita harap program ini akan dapat menyemarakkan semangat patriotik dalam negara kita. Dengan kata tersebut, saya berdoa kepada Allah SWT agar negara dan negeri ini akan terus dilimpah dengan nikmat keamanan, kemakmuran dan perpaduan di bawah jalur gemilang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan sambutan Bulan Kebangsaan dan semangat komuniti Satu Malaysia perangkat negeri Selangor tahun 2016. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.